Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum itu saya ingin menarik perhatian sidang tentang perbezaan dua individu yang sangat dekat dengan saya dan hidup membesar dalam dua situasi zaman yang berbeza. Individu pertama ini membesar dalam awal penggunaan teknologi maklumat, namun penyebarannya tidak begitu luas. Dan individu kedua pula membesar dalam suasana ledakan teknologi maklumat yang dipenuhi dengan warna-warni YouTube, video, TikTok, dan sebagainya. Individu pertama hanya boleh lancar membaca pada usia 6 tahun dengan bantuan Bacalah Saya, buku Bacalah Saya. Manakala individu kedua pula yang membesar dalam ledakan teknologi maklumat tanpa disedari pada usia 4 tahun sudah boleh membaca dengan lancar. Dan ini membuktikan bahawa teknologi maklumat memainkan peranan penting dalam pembelajaran dan pengajaran dan pembelajaran walaupun secara tidak langsung. Justru saya ingin memanfaatkan satu lagi kajian yang bertajuk Impak Aplikasi Teknik Video Review terhadap tahap kemahiran menjawab pelajar dalam mata pelajaran pendidikan moral. Sebagai pengenalan, pendekatan pengajaran pembelajaran berasaskan teknologi maklumat terdiri daripada pelbagai medium ICT dan antaranya ialah teknik penggunaan video. Bagaimanapun, ini tidak berkaitan dengan apa video yang saya gunakan sebagai medium pengajaran, tetapi bagaimana saya memanfaatkan video ini sebagai satu medium pengajaran yang saya gabung jalinkan dan memberi impak positif dan indikasinya dapat mencapai matlamat pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan. Baik, Assalamualaikum, salam wacana ilmu, salam penyelidikan dan juga salam Malaysia Madani. Bertemu lagi dalam pembentangan hari yang kedua untuk persidangan Zon tahun 2023. Seterusnya kita pergi kepada tujuan kajian ini dilaksanakan. Jadi tujuan kajian ini dilaksanakan ialah untuk mengenal pasti keberkesanan teknik pengajaran dan pembelajaran dalam mata pelajaran pendidikan moral dengan mengaplikasikan intervensi iaitu video review. Dan video yang saya gunakan dalam kajian kali ini ialah berbentuk video global dan juga video interaktif pengajaran sesuai dengan tajuk yang terdapat dalam silibus tingkatan 5 pendidikan moral iaitu masyarakat global. Baik, video ini saya gabung jalinkan menggunakan panduan yang dilaksanakan oleh pengkaji sebelumnya iaitu Muhammad Amin MB 2011 dan antara teknik yang saya gunakan ialah termasuklah teknik segmen, nota, jeda, pratonton dan gabung jalin video. Baik, dari segi objektif kajian ini ialah yang pertama saya ingin menentukan tahap kemahiran menjawab pelajaran pendidikan moral berdasarkan indikator yang ditetapkan iaitu 1 hingga 45 lemah, 45 hingga 60 sederhana, 61 hingga 80 baik dan 81 hingga 100 cemerlang. Kemudian saya juga ingin mengenal pasti perbezaan skor min yang signifikan dalam kalangan kumpulan kawalan sebelum dan selepas pembelajaran biasa dalam ujian pra dan juga ujian pasca. Justru saya juga ingin mengenal pasti perbezaan skor min yang signifikan dalam kalangan kumpulan rawatan sebelum dan selepas melaksanakan intervensi teknik video review. Dan akhir sekali saya mengenal pasti perbezaan skor min yang signifikan peningkatan tahap kemahiran menjawab pelajar antara pelajar yang mengaplikasikan teknik video review dengan pelajar yang mendapat pembelajaran biasa. Oleh kerana penyelidikan ini menggunakan teknik kuasi eksperimen, maka kumpulan sasaran adalah terdiri daripada kumpulan kawalan dan juga kumpulan rawatan. Dan saya memilih 20 sampel kumpulan rawatan dan 20 sampel kumpulan kawalan iaitu pelajar sendiri di SMP Tandik, dan kedua-dua kumpulan ini terdiri daripada pelajar tingkatan 5. 20 orang daripadanya adalah dari kelas tingkatan 5 progresif, manakala kumpulan rawatan 20 orang dari kelas 5 dinamik. Dan pada hakikatnya
pelajar ini mempunyai tahap penguasaan yang sederhana dan lemah dalam mata pelajaran pendidikan moral. Seterusnya, pelaksanaan aktiviti. Pelaksanaan aktiviti saya laksanakan dengan memulakan tinjauan dan pemerhatian tentang tingkah laku pelajar yang berprestasi agak lemah dan sederhana dalam menjawab soalan secara spontan melalui ujian yang saya laksanakan. Kemudian, saya melaksanakan ujian pra untuk memastikan saya mendapat data yang terancang. Saya melaksanakan intervensi video review dengan membahagikan dua fasa. Fasa yang pertama ialah pratonton bagi topik masyarakat global, dan silibus fasa pertama ialah pratonton bagi topik masyarakat global. Kemudian saya meminta pelajar meramalkan video seterusnya yang akan saya mainkan dalam fasa kedua nanti. Ketika ini pelajar sudah ternanti-nanti dan sangat bersemangat kerana masing-masing ingin membuktikan apakah tekaan mereka ini benar ataupun sebaliknya. Pada saya, ini adalah satu kejayaan kerana saya telah berjaya merangsang minat pelajar untuk sesi pengajaran dan pembelajaran yang seterusnya. Dan pada akhirnya, saya meminta pelajar menulis review atau ulasan mereka berdasarkan pengamatan dalam video yang ditonton secara hands-on sebelum ujian pasca dilaksanakan. Baik, fasa untuk pengenalan intervensi ini sebenarnya memberikan cabaran apabila terdapat pelajar yang tidak mahu memulakan jawapan walaupun soalan itu adalah soalan hebat. Maka saya mainkan semula video by segment untuk memberi idea kepada pelajar memulakan jawapan. Ada beberapa ayat ataupun ada beberapa statement yang boleh membantu pelajar di dalam video tersebut untuk memulakan inti jawapan pada soalan yang diberikan tadi. Kemudian, saya juga menghadapi cabaran kepada pelajar yang menjawab soalan hebat dengan kenyataan syukur ada dan mudah putus asa. Justru di sini saya coba tekankan kepada pelajar supaya mereka menjawab menggunakan cara setara dengan markah yang diberikan. Dan cabaran yang sangat getir yang saya terpaksa tempuhi ialah pelajar terlalu lama menjalani PDPC online, motivasi begitu rendah pesan daripada terbiasa dengan rutin semasa pandemik COVID-19. Justru jawapan yang diberikan adalah jawapan yang endah tak endah. Dan untuk mengatasi masalah ini ialah saya mainkan semula video untuk kali yang kedua, iaitu video interaktif. Jadi saya pastikan pelajar tahu kalau jawapan begini, maka markah yang diperolehi hanya setakat ini sahaja. Dan cabaran yang paling getir ialah pelajar dalam kalangan kajian saya ini, sampel kajian saya, sangat mudah lupa dengan penerangan yang sudah diberi. Ingatan mereka hanya bertahan 10 minit pertama jika tiada peneguhan. Justru teknik video review dengan ulangan video serta jeda yang dilaksanakan dalam teknik ini membolehkan adanya peneguhan berterusan dalam diri pelajar untuk menjawab soalan dengan lebih matang dan mengingati topik yang diajar oleh guru sebelumnya. Seterusnya, dapatan kajian saya akan berikan tentang markah ujian pra, iaitu markah ujian kumpulan kawalan dan juga kumpulan rawatan. Kemudian markah ujian pasca dan juga perbandingan kumpulan kawalan dan kumpulan rawatan. Baik, ini adalah analisis perbandingan markah ujian pra, kumpulan sampel pelajar rawatan dan juga kumpulan pelajar kawalan. Jika dilihat, markah ujian pra kumpulan rawatan agak rendah berbanding dengan purata-min. Markah ujian pra kumpulan kawalan iaitu 30.10 berbanding 38.10 purata-min. Tetapi dalam perbandingan ujian pasca sampel kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan,
didapati bahawa lonjakan markah ujian pasca bagi kumpulan rawatan sehingga 65.50 berbanding dengan markah ujian pasca kumpulan kawalan 40.55 Pratamin. Walaupun terdapat sedikit peningkatan tetapi masih lagi berada pada tahap yang lemah. Seterusnya, analisis perbandingan peningkatan markah ujian pra dan ujian pos ataupun pasca pelajar rawatan dan juga pelajar kawalan. Didapati bahawa pelajar rawatan, iaitu pelajar yang saya laksanakan intervensi teknik video review, mendapat peningkatan yang agak ketara. Jika dilihat, kumpulan kawalan pula ada yang langsung tidak mempunyai peningkatan dan penurunan, iaitu negatif 2, negatif 3 dan paling rendah ada negatif 10. Jadi kalau dilihat dapatan kajian secara deskriptif, dari segi objektif kajian tadi, yang pertama menentukan tahap pemahiran menjawab soalan pendidikan moral, dilihat bahawa puratas komin ujian pra kumpulan rawatan 26.80, puratas komin ujian pra kumpulan kawalan 38.10 dan kedua-duanya berada pada tahap yang lemah. Kemudian yang kedua, mengenal pasti peningkatan tahap kemahiran menjawab pelajar selepas pengaplikasian teknik video review. Dan jenis ujian yang digunakan ialah puratamin kumpulan rawatan pra 26.80, pasca 65.50, iaitu ujian pra untuk kumpulan rawatan sudah meningkat daripada tahap lemah kepada tahap baik. Dan yang ketiga itu mengenal pasti perbezaan tahap kemahiran menjawab antara pelajar rawatan yang mengaplikasikan teknik video review dan sampel kawalan, iaitu hanya mengikuti pembelajaran biasa. Jadi di sini sangat beza antara kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan, di mana kumpulan rawatan telah berjaya menganjak kepada tahap yang lebih baik sehingga puratamin yang diperoleh ialah 65.50. Dan dapatan kajian juga dianalisis secara inferensi. Di sini pengkajian melaksanakan ujian T sampel berpasangan untuk jadual 3.6 dan juga jadual 3.7 untuk sampel ujian T berpasangan, dan jadual 3.8 perbandingan peningkatan skomin kumpulan rawatan kawalan. Jadi untuk jadual 3.8 pengkaji telah menggunakan teknik ujian T, ujian T sampel bebas. Justru kajian pendidikan ini telah membuktikan kepentingan mengaplikasikan teknik dalam membantu pelajar meningkatkan tahap kemahiran menjawab soalan bertepatan dengan misi kerajaan dalam mengaplikasikan pengajaran dan pembelajaran TS25 yang menekankan pengaplikasian teknologi maklumat ataupun ICT dalam PDPC. Ironinya, gabungan antara ilustrasi, persembahan, intonasi grafik dan suara membolehkan implikasi yang positif, memberi rangsangan kepada pelajar untuk pembelajaran yang lebih efektif. Jadi saya mencadangkan agar penyelidikan lanjutan dilaksanakan pula dalam kalangan pelajar yang akan mengambil peperiksaan SPM dan wajib lulus dalam mata pelajaran bahasa Melayu dan juga sejarah, bertepatan dengan silibus baharu KSSM bermula tahun 2021 yang membuka ataupun mementingkan soalan berbentuk ilustrasi, bahan rangsangan dan juga petikan. Justru teknik video review ini mampu memupuk diri pelajar untuk terbiasa menjawab soalan berdasarkan bahan rangsangan. Dan itu sahaja dari saya pada hari ini. Ini pula adalah berkaitan dengan lampiran beberapa ujian yang saya laksanakan. Ini kursus dalaman di SMK Tandek. Ini PDPC yang lebih menarik menggunakan medium teknologi maklumat. Kemudian ini pula perkongsian di peringkat daerah dan juga peringkat negeri. Dan akhirnya kita tidak akan tahu hasilnya jika kita tidak pernah berani untuk mencuba.